Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas permintaan semua, saya buat sekali lagi lah penerangan berkaitan dengan pentaksiran pusat fasa 1 kamu bagi tingkatan 4 2021 mata pelajaran pertanian peperiksaan SPM tahun 2022. Okey, ataupun kita boleh panggil benda ni sebagai kerja projek kamu, kerja projek untuk paper 2 SPM 2022. Okey, kepentingan dia sekiranya kamu tidak melakukan kerja kursus ni, okey, kesan dia apa yang akan berlaku pada kamu. Okey, kalau kamu terus duduk di kelas saya, di kelas pertanian, untuk tingkatan 5, kalaupun kamu buat kerja kursus ni, pada result SPM kamu nanti, dia tetap akan tulis tidak hadir. TH. Hanya disebabkan oleh kerja kursus tingkatan 4 ni kamu tak buat. Jangan tanya saya kenapa benda tu berlaku sebab saya tak tahu yang ni lembaga peperiksaan punya kerja. Tapi apa arahan yang kami dapat, begitulah. Maksudnya sekiranya kamu tidak melakukan kerja projek masa tingkatan 4, tingkatan 5 kamu buat kerja projek, tingkatan 4 kamu tak buat kerja, tingkatan 4 kamu tak buat, tingkatan 5 kamu buat, kamu ambil SPM, result kamu keluar tidak hadir dia kira. Okey, hanya kerana kamu tak buat benda ni. Jadi sebab tu tingkatan 4 ni saya lebih ambil berat. Sebenarnya tingkatan 4, tingkatan 5 sama je dah lalang kamu buat kan, sebab kita akan dapat 30%. Untuk kertas 2 ni dia ada 30% markah. 30%. Maksudnya 30% adalah kertas 2, 70% adalah kertas 1. Okey, kertas 1 70%, kertas 2 adalah 30%. So, dia akan meringankan beban kamu. 30% ni, 30% dengan elok 30% saya sebagai pentaksir kamu. Maksudnya saya yang menilai kerja kamu. Okey, bila saya menilai kerja kamu, saya dengan kamu je. Faham tak? So, saya kenal kamu siapa, saya tahu macam mana kerja kamu. So, adalah satu benda yang mudahlah untuk kamu. Saya boleh bagi markah tinggi untuk kamu. Kan? Sebab kamu bekerja dengan saya lah. Maksudnya macam itulah. Okey, takkan saya tak tolong kamu kan? Tapi, saya tolong kamu pun, kalau kamu betul-betul tolong diri kamu lah. Kalau kamu malas, takkan saya nak tolong kamu. Faham tak konsep dia tu? Saya akan membantu kamu selagi mana kamu membantu diri kamu. Kalau kamu terus hilang, macam tak peduli apa langsung, saya tak bolehlah nak bagi markah bohong untuk kamu. Sebab tu saya pesan dekat kamu supaya kamu all out juga. Sebab benda ni sekejap je. Kalau kamu buat serius, sekejap saja akan siap. Tapi kalau kamu buat main-main, benda ni akan jadi lama. Ikut flow saya. Saya janji dengan kamu. Kalau kamu ikut, saya kata hari ni buat yang ni, kamu buat. Esok kita buat yang ni, kamu buat. Dia akan jadi sangat smooth. Benda tu sangat senang. Percayalah yang tu. Okay? Yang tu memang satu benda yang saya rasa akan meringankan kamu sebenarnya. Okay. Sebab kita buat sikit-sikit. Saya tak akan bagi kamu buat banyak-banyak. Saya buat sikit-sikit. Sehari satu muka surat sahaja pun jadilah. Okay. Itu maksud dia. Okay. Clear. Kenapa saya terlalu mendesak kamu untuk memberi perhatian pada benda ni. Sebab dia bukan benda main-main tau. Okay, sebab saya nak kamu dapat. Sebab ini sangat membantu. Nak cakap apa, memang sangat membantu. Membantu untuk markah SPM pun nanti. Percayalah cakap saya. Okay, alright. Kemudian, okay, tengok. Ini atas soalan. Atas soalan dia. Atas soalan ni ada saya bagi dalam kamu punya folder tu. Okay, dalam kamu punya file tu. Memang saya dah siap dah bagi kat kamu. Okay. Kat sini pun dah nampak dah. Kata dia memang formal punya. Sebab bila job lembaga peperiksaan memang dia formal. Memang orang kata apa, daripada kementerian, daripada lembaga punya lah, lembaga peperiksaan, memang orang yang membuat atas soalan periksa kamu lah. Okay. Dia bermula Ogos sampai September. So, kita ada sebulan je lagi. Masa tak panjang dah. Sebab tu saya pun jadi macam gila juga. Dan tahun ni pula,
2 paper sekali run. Maksudnya 2 kerja khusus sekali. Sepatutnya tingkatan 5 berjalan masa bulan March to April. April to Julai. Tapi disebabkan oleh COVID ni, dia ditunda. So, dia masih serentak. Jadi, saya agak macam bukan berbelah bagi tau. Sebab saya terpaksa bagi kedua-dua komitmen. Jadi, saya harap sangat supaya kamu memberi komitmen juga. Sebab saya ada 2. Jadi, kerja khusus ni saya memang akan memberi perhatian yang lebih. Saya akan bekerja keras sikit malam siang macam tu lah. Sebab nak tambah ni pula ada tingkatan 4 dan tingkatan 5 dia lagilah ni. So jangan, saya minta lah supaya kamu memahami keadaan ni dan cuba buat yang sehabis baik lah. Kalau ada masalah, just message saya. Tolong jangan diam. Maksudnya bagi tahu kalau kata kamu tertinggal, kamu tak faham, message saya. Kalau saya nak marah tu, perkataan awal tu memang saya akan, biasalah kan. Tapi saya akan guide kamu. Okay, saya akan guide. Kalau lambat tu, minta maaf lah. Biasalah saya pun ada tanggungjawab lain juga kan. Tapi saya akan reply insyaAllah. Okay? Okay, itu intro dia lah. Okay, jadi soalan ni ada dalam buku, kamu boleh tengok lah. Ini dia cerita pasal ni saja. Yang ni kamu boleh baca sendirilah. Saya tak mahu. Okay, saya tengok tentang tugasan ni. Okay, tugasan ni tajuk dia, membina sangkar mini untuk 5 ekor puyuh. Okay, saya rasa kamu tu tak ada masalah. Saya dah bagi dah kat kamu sebelum ni hint dia. Maksudnya kita dah cuba buat. Tapi kita buat masa tu dalam grouping. Malangnya tak sempat siap. Betul tak? Tapi benda yang sama sebenarnya. Bezanya, yang dalam kelas masa bersemuka tu kita buat model. Sebab tu saiz dia besar. Sekarang kita buat mini. Mini maksudnya dia lebih kecil. Tengok saiz yang dia bagi pun 65 cm panjang, lebih kurang 2 panjang kayu pembaris tu saja, 30 cm lebar dan 40 cm tinggi. Tak besar mana. Okey? Okey, setiap calon dikehendaki membina sangkar mini itu secara individu. Saya dah sebut dah yang ni, dia dibina secara individu tetapi kamu boleh berbincang. Sekarang ni saya tengah mengajak kamu untuk berbincang lah. Maksudnya, saya minta kamu semua lukis, gambar untuk idea awal. Semua pakat lukis. Lukis. So, kita akan dapat nanti ni 22 gambar, orang kata apa, gambar untuk nama apa panggil, sangkar mini kita. Okey, bila kita dapat 22 tu nanti, saya akan cuba pilih daripada 22 tu yang mana yang paling mudah kita nak buat. Sebab tu saya minta masa kamu hasilkan lakaran ni, tolong nyatakan bahan dan bahan yang akan kamu gunakan. Contoh, rangka dia tu kamu nak buat daripada apa? Dinding dia tu daripada apa? Okey, kemudian bekas makanan dia daripada apa nak buat? Pintu dia nak pakai apa? Nak duduk di bahagian mana? Depan, belakang, tepi, saiz dia berapa? Okey, kemudian kamu kena pastikan kena ada di lantai dia kena ada sarap. Itu wajib ada atau dalam buku. Dalam buku dah memang dia habang dah. Okey, kamu boleh rujuk juga sebenarnya buku teks kamu, muka surat. Saya tengok buku teks. Kamu boleh tengok sebenarnya dalam buku teks samalah yang amali untuk membina sangkar tu. Kamu boleh rujuk buku teks kamu. Dalam buku teks muka surat. Alamak, cari tak jumpa pula. Yang bahagian kita, pembinaan. Ni. Okey, start daripada muka surat 133 tu. Ni dia ajak kita buat macam mana nak buat. Dia ada alatan, senarai alatan dan bahan. Tapi yang ni pakai kayu, pakai jaring. Yang ni yang buat kemas. Boleh je kalau kamu nak buat macam ni, tak ada masalah. Okey, muka surat 113 tu. So, apa yang kena ada? Dia kena ada juga dia punya sarap. Okey, sarap dia kamu nak pakai apa? Kamu nak ambil rumput kering ke apakah, buat. Tak kisah. Kita nak buat yang jenis cempung macam burung. Burungnya kan orang letak kain di bawah tu beda dia supaya dia punya tinja dia tak jatuh ke lantai ke. Kamu nak buat jenis tinggi ada tiang ke. Nak buat yang tak ada tiang ke. Tak kisah. Kamu boleh decide, kamu boleh buat keluar yang mana. Yang penting saya nak tengok bahan. Sekurang-kurangnya ada 2 bahan kitar semula yang kamu gunakan. Sekurang-kurangnya ada 2 bahan kitar semula yang kamu gunakan dalam pembinaan sangkar puyuh kamu. Okey, jelas yang tu? Jelas. Okey. Jadi sekarang step pertama saya minta sepatutnya 22 hari bulan semalam. Okey, semalam dengan hari ini okeylah 22 dan 23 hari bulan ni kita masih lagi open untuk menghasilkan lakaran
mini sangkar mini puyuh kamu. Hasilkan, kemudian kamu nyatakan ataupun senaraikan bahan dan alatan yang akan kamu gunakan. Okey, selain itu kan saya nak tengok jugalah bahan alatan apa yang perlu saya sediakan untuk kamu yang boleh saya sediakan. Sebab apa saya nak yang paling mudah supaya kamu tak guna banyak peralatan sebab tak semua rumah orang ada alatan yang komplit. Sebenarnya alatan dia bukannya teruk-teruk sangat pun. Kamu boleh pakai stapler gun semua tapi tak semua rumah ada stapler gun kan. Paku nanti kamu nak kena pergi keluar cari pula. Kalau boleh elakkan daripada menyusahkan ataupun mengeluarkan bajet. Saya tak mau kamu minta duit kat mak kamu nak beli yang tu nak beli. Kalau ada duit sendiri nak buat tak apa. Saya dah cakap dekat Nurin semalam. Dia kata nak pakai kayu. Saya tak kisah kamu nak pakai kayu ke nak buat rangka yang cantik, nak buat kemas yang elok betul-betul punya kan. Sebab dia ada banyak jenis. Kamu boleh buat ikut suka kamu naknya. Tapi saya cuma tak mau ada yang macam tak boleh nak beli barang apa semua. Nanti ni dia akan rasa sedih pula kan. Jadi sebab tu saya kalau boleh saya nak buat bagi semua sama rata. Kalau boleh. Okey. Tapi apa saya tengoklah, saya tunggu feedback daripada kamu lah. Macam Luqman dia dah excited nak buat dah. Saya okey je, tak apa. Janji jangan membebankan kamu, jangan membebankan parent kamu yang paling penting. Saya tak mau mak ngayah kamu merungut. Okey? Depa dah banyak sangat masalah dah. Dengan nak kontrol hampa pun dah masalah. Jadi kalau hampa tambah macam ni lagi, saya takut nanti ni mak ngayah lagi bermasalah. Dia jadi macam tertekan lagi, tak payah. So yang paling mudah saja buat. Macam kalau kata nak buat bumbung kan, nak buat bumbung, kamu just nak pakai daun, apa orang panggil tu? Daun, apa panggil? Yang kali hijau tu, daun nyok tu. Boleh, tak ada masalah. Buat pakai daun nyok susun-susun kan atas dia. Tak ada masalah, boleh. Nak ambil lidi, nak atok, nak buat cara macam, orang kata apa, model jugalah kan, model tapi menggunakan bahan-bahan yang sedia ada, maksudnya di sekeliling rumah kamu, tak ada masalah, boleh sangat. Digalakkan sebab bahagian kreativiti pun ada markah. Okey, pasal dia nanti ni kamu akan buat kemasan juga di bahagian luar dia, maksudnya kamu nak buat cat ke. Okey, tak ada masalah. Jangan sampai membebankan. Tolong buat benda ni supaya dia jadi satu benda yang macam mengisi masa lapang kamu setiap petang, kamu tak tahu nak buat apa. Kan tak kau nasyid nak baca buku je kan. So kamu reka benda ni. Okey, jangan buat satu benda yang membebankan. Kalau kamu rasa macam tak ada idea ke apa, kontak dengan kawan try. Kamu nak pergi buat rumah kawan-kawan pun tak apa kot, kamu nak bincang, nak pergi duduk satu tempat, nak buat ramai-ramai kan. Tak ada masalah. Cumanya kalau polis main serbu, masing-masing bayar duit sendiri. Jangan duk suruh cikgu tolong bayar. Hak tu je. Selagi mana tak melanggar SOP, buatlah. Okey? Saya tak ada masalah. Nak sama bentuk pun tak apa. Tapi hasil kerja masing-masing. Okey? Faham yang tu? Okey, dan ni apa lagi? Okey, ini ukuran sangkai yang dia bagilah. Okey. Dia boleh pakai lah, ikut kamu nak pakai buluh ke, nak pakai kayu ke, nak pakai batang pipe ke, tak nak batang pipe PVC, ikutlah ada di rumah lebih-lebih ke, ataupun kamu nak pakai lidi ke, tak kisah. Okey, ikut kreativiti. Jelas kan perkataan saya tu kan, tak kisah. Okey. Okey, so kamu tengok yang ni. Ini contoh. Ini contoh untuk rakyat kayangan lah. Boleh kamu nak buat, saya tak kisah. Sebab kalau ikut kayu ni pun, kalau saiz yang ni kita nak buat kecil je. Jadi kamu pakai setengah inci kali setengah inci tu pun tak apa yang kecil tu kan. Yang tu saya rasa murah je. Satu panjang dia jual apa, 7 kaki 7 kaki tu. Selalu kan dia potong 7 kaki kan. Saya rasa dalam RM1.20 macam tu je. Tapi saya tak galakkan tu sebab nanti bila kamu beli kayu, kamu kena gergaji dia pula. Bila kamu gaji, kamu nak kena pula kikir dia supaya dia tak bergerigi ujung tu. Bila dah paku, dah ni nak kena paku pula, nak cari paku, nak cari hammer, dia jadi macam merengkeh-rengkeh. Kalau kita boleh buat di sekolah, tak ada masalah sebabnya peralatan tu ada di sekolah. Jadi saya boleh lah nak minta tolong kamu beli bahan tu saja. Kan contohlah. Tapi bila dia main dengan ni sikit dia, kalau kata rumah kamu memang jenis komplit, memang ayah kamu jenis orang tukang, tak apalah. Kalau hak jenis tak ada tukang tu,
Kesian pula kat kawan tu. Sekali dia rasa macam dia punya produk tak cantik pula. Dia punya mini ni dia kan. Sekali dia rasa sedih pula kamu dapat markah penuh. Macam tu lah lebih kurang. Jadi sebab tu saya kalau boleh saya nak buat bagi nampak sama je semua. Semua jadi rakyat marhain. Okay, yang setaraf. Supaya tak ada kasta. Faham tak? Selagi mana saya cuma nak abang kat hampa. Selagi mana hampa buat produk tu hampa buat pakai barang yang kata terpakai sekalipun, tapi bentuk dia akan jadi sangat cantik. Okey, kemas. Kemas tu yang penting. Kemas, saya bagi markah penuh. Okey, tak kisahlah sama ada kamu keluar bajet banyak ke, keluar bajet langsung ke, tak kisah. Tapi yang pentingnya adalah apa kamu buat, effort kamu tu. Sebab kamu ada 2 bahagian tau. Okey, saya nak abang kat kamu. Dalam kerja kursus ni, kamu ada 2 bahagian permakahan. Satu bahagian permakahan adalah praktikal. Praktikal ni yang ni lah. Maksudnya kamu menghasilkan. Kamu menghasilkan sangkar mini kamu. Okey, sangkar mini kamu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pelaporan. Pelaporan. Markah yang tinggi dan senang dapat adalah masa kamu buat sangkak tu. Kenapa saya kata masa kamu buat sangkak? Masa kamu buat sangkak, saya yang menilai 100%. Saya yang menilai 100%. Kalau hampa dengar cakap saya, hampa tak bantah cakap saya, hampa tak letak telefon bila saya telefon, bila saya mesej hampa balas, saya ambil daripada segi adab sasiah dulu nah. Saya memang boleh kompromi lah dengan hampa buat markah ni. Untuk praktikal sebab saya dengan hampa. Nanti ni pentaksir kawasan yang mai, pentaksir daripada sekolah lain tu yang mai tengok kamu, dia hanya akan tengok pada kamu punya laporan sahaja. Kamu punya reban ni dia tak akan tengok. Tapi kamu tak payah nak rasuah saya nah, cikgu, saya tak mau buat. Tak apalah, saya bagi kat cikgu duit. No nah. Tak. Saya bukan nak duit kamu, saya nak kemahiran kamu tu kamu boleh kuasai. Benda ni mudah kan? Allah, cikgu tahu ni saya boleh buat 10 biji. Tak apa, buat sebiji je saya nak. Tak payah buat banyak-banyak. Okey? Saya nak benda tu. Saya nak kamu pandai, kamu tahu menggunakan alatan. Itu memang objektif dia. Saya kena ajak yang tu. Saya boleh je nak buat lebih kurang kamu. Saya boleh bagi markah je kalau saya nak. Tapi saya tak mau menghasilkan pelajar yang mampu skor A tapi kan A je dapat tapi tak ada apa-apa, kamu kosong. Saya akan rasa berdosa seumur hidup. Jadi cuba buat benda ni, buat. So bila kamu buat, kamu ada pengalaman. So dia akan membantu kamu nanti untuk jawab soalan peperiksaan. Sekurang-kurangnya, bila kita buat, dengan kita membaca, kita buat tu lagi cepat boleh daripada kita membaca tu tau. Okay, teori lah. Maksudnya teori dengan praktikal ni, praktikal lagi berkesan. Okey, kemudian yang penulisan tu, nanti kita akan buat sikit. Saya akan guide. Okey, sekarang ni Luqman ada tanya saya bila kita nak mula buat ni cikgu. Okey, Nurin pun ada tanya saya bila kita nak mula buat. Untuk reban ni, untuk nama apa kita panggil ni, mini sangkar ni, mungkin sementara saya sediakan semua bahan. Okey, saya nak sediakan semua bahan. Mungkin kita akan mula selepas kamu habis. Kamu ada periksa bila? 1.9 juga kau? Kau tak tahu lagi bila kamu periksa? Tapi dalam minggu depan mungkin tak lagi lah. Minggu depan sekali lagi kot mungkin kalau kamu belum lagi start periksa. Sebab kalau 1.9 tu, tingkatan 5 periksa. Saya tak pasti kamu start bila. Okey, jadinya macam kalau kata tak ada periksa 1.9, so saya rasa kita boleh mula waktu tu lah. Tapi sekarang bagi masa saya untuk saya siap semua barang. Nanti minggu depan, hari Khamis ke, hari Sabtu ke, hari Ahad ke, saya panggil kamu ambil barang-barang ni. Okay, faham tak? Maksudnya saya akan sediakan kat kamu. Apa yang saya akan sediakan? Saya dah abang dah semalam kan? Okay, saya akan sediakan kat kamu insya-Allah. Tapi yang ni memang dah ada yang ni. Okay, ni engsel ni saya akan sediakan. Kemudian saya akan sediakan jaring ni. Dah kamu kata ada kan? Jaring ni kalau hitam kan, jaring. Kemudian ni mentor ni. Tapi mentor saya bagi tu saiz 3.8 watt kuat kecil tu je. Jadilah kan beda bagi ada. Lepas tu ni wire sekali dengan plug insya-Allah. Itu je. Lepas tu dengan ni.
Oh, tang ni dia tak letak. Saya akan bagi ni pemegang. Pemegang pintu tu yang bentuk huruf C tu. Itu saya akan sediakan. Okey, saya akan bagi seorang satu. Ini barang yang telah saya bagi. So, selain daripada ni, maksudnya untuk barang, bahan kamu nak buat dia punya rangka, tolong sediakan. Macam bekas makanan, bekas minuman. Nurin ada tanya saya, dia kata dia nak beli bekas makanan minuman yang kecil tu, kan? Boleh, tapi kalau boleh kamu, saya ulang sekali lagi lah, saya tak mau kamu membebankan parent kamu tau, ataupun membebankan diri kamu sendiri. Kamu boleh simpan duit kamu tu beli top up untuk kelas-kelas PDPR. Jadi kalau boleh kamu guna barang kita semula, pakailah barang kita semula. Okey, kamu boleh reka sebenarnya kamu nak buat bentuk bulat macam tu kalau kamu rajin kan petang-petang. Kamu nak cari bekas bentuk bulat macam tu, nak reka buat jadi macam tu, ataupun kamu nak ambil botol buat macam nipples tu, macam yang kita bagi makanan, bagi ayak makan botol ayak hamster tu. Kan yang dia melekat di tepi tu, boleh, tak ada masalah. Bekas makanan tu kamu nak ambil botol kamu nak belah dua kan, nak buat bagi jadi bentuk macam palung tu, boleh. Kamu nak buat bekas makanan di luar pun boleh. Kamu nak tambah bumbung atas dia pun boleh. Okey, bumbung kamu nak guna daun nyok kering tu. Boleh, tak ada masalah. Buatlah. Ikut kreativiti masing-masing. Okey? Itu saya tak kisah. Saya lagi galakkan kalau kamu boleh cari bahan-bahan yang ada di sekeliling rumah kamu. Daripada kamu nak buat keluar modal. Saya tahu kalau buat cantik memang cantik. Kan saya boleh promote untuk orang kata apa. Saya akan letak di sekolah, saya akan promote untuk pengetua apa semua kan. Tapi tidak membebankan. Faham lah? Saya tak mau membebankan. Saya ulang banyak kali benda ni. Saya tak mau mak ayah kamu terbeban. Saya kalau kata kamu ada duit sendiri pun, kamu pakailah duit tu untuk beli top up untuk kelas PDPR. Okey, yang ni kita buat seminimum yang mungkin. Okey, faham yang ni jelas Jadi kamu buat, saya akan bagi markah, jangan risau. Yang penting adalah pelaporan nanti ni. Sebab saya akan mula sikit-sikit dah. Maksudnya kita akan buat, hari ni kita akan buat pengenalan. So, kamu pun kenalah cari bahan untuk pengenalan. Pengenalan mungkin 2 hari lah. Sebab pengenalan ni panjang sikit. Dia nak cerita pasal sangkak ayam, sangkak puyuh ni lah. Pasal burung puyuh lah, apalah kan. Jadi macam kamu perlu cari banyak maklumat. So, yang tu nanti ni saya akan brief lah balik. Itu untuk pelaporan. Sekarang saya nak kita fokus dulu dekat penghasilan sangkar mini dulu. Nanti saya beritahu balik untuk pelaporan nanti ni, saya akan guide hari-hari. Jadi tak ada masalah yang tu. Kalau kata bila saya nak start buat laporan, katalah hari ni, okey, saya nak minta hari ni kita buat pengenalan, saya kata. So, kamu tolong cari bahan untuk pengenalan. Okey, nanti tolong tulis draft. Tunjuk kat saya. Saya akan check. Macam tu lah lebih kurang. Macam tu lah kan. So, kita akan buat. Lepas tu, saya kata pula, okey, malam 2-3 malam lepas tu pula, saya kata, okey, malam ni kita buat objektif. Objektif kena nyatakan 3 objektif. Okey, so saya senaraikan kat kamu. Kamu pilih lah yang mana kamu nak. Selalunya saya akan senaraikan. Sebab benda ni semua dah ada. Cuma saya mungkin nak menjana idea kamu sikit-sikit je. Yang penting kamu buat. Dan follow saya. Follow saya rapat. Okey? Follow rapat. Jangan tertinggal. Kalau tertinggal tak apa. Kokotlah hari tu kamu tak ada top up ke apa. Tak ada masalah. Inform saya. Bagi tahu. Kalau kata kamu tak mampu nak beritahu saya, tak ada kredit nak balas, tak ada internet, kotlah kamu petang-petang naik motor pergi ban pecah ke, jumpa kawan-kawan bagi tahu. Kawan tolong bagi tahu kat saya. Okey? Ada jiran-jiran dekat-dekat ke bagi tahu. Saya kalau boleh update lah maksudnya. Update kat saya lah supaya saya tak risau. Saya tak mahu kamu tinggal jauh. Saya pun manusia. Saya berburuk sangka juga. Buat kat kamu kan. Jadi jangan elakkan benda tu. Okey, so sekarang kamu clear ke tak? Okey? Kamu clear ke tak? Kita nak menghasilkan nama apa kita panggil? Sangkar puyuh. Okey, kita nak menghasilkan sangkar puyuh. Macam mana yang kita buat secara berkumpulan hari tu? Okey, cumanya saiz dia lebih kecil. Dan kamu kena buat secara sendiri. Seorang diri. Okey, faham benda tu? Itu sebenarnya yang tujuan kita, objektif kita. Macam mana bentuk dia, cikgu?
Saya nak kena buat macam mana? Tak kisah. Yang penting saiz dia 65 lebar kali dengan 45 panjang kan. Tinggi dia 40. Okey, tinggi 40 tu termasuk sekali dengan tapak dia. Kalau kamu nak buat dia tinggi, dia terangkat, dia ada tiang. Termasuk dengan tiang, termasuk dengan bumbung. 40 tu. So, badan dia tu tengah-tengah tu pandai-pandai ajar lah. Kalau kata kamu buat tiang dia tu 10 cm. Bumbung dia tu kamu buat bentuk normal tu 10 cm. So yang lebih lagi 20 cm tu adalah saiz badan dia lah. Saiz badan serban ayam tu lah. Sebab dia campur sekali. Yang paling tinggi atas sampai atas. Atas ke bawah. Okey, itu tinggi dia 40 tu. Tinggi 40 tu kena hati-hati. Okey. Dia kurang paling tidak saya abang dah tu kan. Plus minus 5. Maksudnya anggaran saiz kamu boleh buat macam panjang dia tu 60 cm ke 65 cm. Lebar dia 40 cm ke 45 cm. Dan tinggi dia antara 35 ke 40. Jangan lebih daripada yang dia bagi. Kurang pun kurang 5 ya. Jangan kurang sangat. Jelas kan? Jelas kan? Dah faham dah kau ni? Okey, saya harap faham lah ni. Okey, saya harap kamu faham lah ni. Pun dah panjang dah ni video saya ni. Saya kamu dengar sikit je, tu kamu delete sekejap lagi. Okey okey, kalau still rasa tak jelas atau tak faham, boleh message saya tanya tang mana yang tak faham tu. Okey, so untuk ni saya minta supaya kamu buat lakaran tu dulu. Buat lakaran, kemudian kamu nyatakan bahan yang kamu gunakan. Terutamanya bahan di bahagian, orang kata apa, dia punya dinding dia tu kamu pakai apa, tiang dia kamu nak pakai apa, bekas makanan dia tu kamu nak guna daripada apa, bekas minuman dia kamu nak ambil apa. Okey, jelas nah. Sarap dia satu lagi. Sarap tu tahu tak apa? Hak lapik di atas lantai dia tu. Yang berfungsi untuk menyerap dia punya bau najis dia tu. Bila dia berak tu, dia nak mengeringkan cepat tu sarap. Selalunya kita pakai serbuk kayu. Kalau kamu boleh dapat serbuk kayu, ambil lah. Kalau tak dapat rumput kering pun tak apa. Kamu balik gunting rumput kering tu. Bagi jadi halui. Bubuh dalam tu, tabung dalam tu. Okey. Itu saja. Kan? Tak susah kan? Tak payah nak pening-pening. Untuk pelapuran, tak payah risau lagi. Nanti kita akan buat bersama-sama. Pelapuran, jangan risau. Saya akan guide kamu setiap kali kita akan buat. Sampai kamu daripada muka surat. Sekarang pun saya dah bagi kamu full. Complete dah. Dalam tu semua dah ada semua dalam file tu. Kamu tak payah fikir apa. Dah kertas kosong pun saya bagi kat kamu. Apa yang perlu kamu buat nanti ni hanya ikut saya saja. Okey, ikut saya saja. Bila saya cakap hari ni kita buat pelapuran, kita buat pelapuran. Kalau selalunya pelapuran selepas kamu siap buat kamu punya nama apa? Kamu punya reban. Tapi sekarang disebabkan kamu PDPR di rumah, saya rasa saya boleh bahagikan masa. Kita akan buat pelapuran masa waktu kelas. Faham tak waktu kelas kita? Waktu kelas kita buat pelapuran. So kita akan cepat lebih cepat kita siap. So macam petang-petang kamu relax-relax, tu kamu nak buat reban boleh lah. Reban ni saya rasa 2 hari pun boleh siap dah ni apa buat. Sebenarnya lah. Sebab apa duduk di rumah kan. Tapi jangan sampai tak buat kerja PDPR yang lain lah. Jangan buat sampai tak masuk kelas PDPR yang lain tau. Sekali mati saya kena jawab dengan cikgu lain. Jangan ikut jadual. Okay, PDPR, ikut PDPR pagi. Kalau kamu nak buat yang ni, buat petang-petang. Okay, dan satu lagi. Okay, sebelum saya lupa. Record setiap kali kamu buat reban tu. Bila kamu buat sangkar, sangkar lah kita panggil. Setiap kali kamu buat sangkar tu, katalah 4 hari yang buat, 4 hari tu kena record. Sama ada dalam bentuk video ke, saya tak kisah. Dalam bentuk gambar pegun ke pun saya tak kisah. Gambar kamu tengah minta tolong lah Sat, mak ke, kok ke abang ke kan. Tolong ambil gambar kamu Sat, macam katalah kamu tengah potong kayu, kan, gaji kayu, ambil Sat. Ambil sikit. Katalah hari ni hari kamu buat rangka dia. Okey, kamu buat rangka. Katalah kalau kamu buat rangka pakai kotak sekalipun, kamu dah gunting kotak, dia ukur, tunjukkan pada saya. Faham tak? Tunjukkan. Maksudnya tunjuk tu macam mana? Kamu ambil gambar, kamu send dekat saya. Nanti saya akan buat folder, saya akan simpan dalam saya punya drive. Sebabnya nanti ni, untuk last kali kamu kena buat video sepanjang perjalanan kamu menghasilkan tu. Disebabkan sekarang PDPR, kalau kamu di sekolah, benda ni berlaku di sekolah, saya nampak. Saya yang akan record gambar kamu. Okey, tapi sekarang ni kamu di rumah, saya tak nampak. Kalau kamu kata saya buat siap dah cikgu, tengok siap dah, toing kata. Rupa-rupanya pergi duk upah orang buat. Duit banyak kan, ni kan duk kerja semua. Saya tak mahu macam tu lah. Saya tak mahu.
ambil gambar, mak pegun pun tak kisah. Bagi kat saya, kalau kamu tak mau memory phone kamu tu full, so send dekat saya akan simpan dalam saya punya drive, saya akan buat by folder-folder kamu. Okay, benda tu saya akan simpan, nanti ni untuk next year pun kamu boleh guna lagi. Okay, jelas tak? Jelas kan? Saya harap faham lah. Ini kali saya harap faham. Kalau tak faham, dengar lagi. Buka lagi dengar. Biar menanah telinga hampa. Okay? Alright lah. Saya nak stop dah ni. Nak dekat subuh dah. Saya pun nak semayang pula sekejap lagi. Nak semayang kat ni dah. Okay? Alright lah. Okay, saya berhenti kat sini. Kalau ada yang tak faham lagi, tolong tanya saya. Okay? Macam Luqman pun bagilah tanya kawan-kawan tak faham, tanya saya terus. Tak apa Luqman, saya tak marah pun kan. Saya tak marah pun kamu. Saya bukannya gila nak duk marah tak ketawa lah. Kalau yang buat perangai saya, yalah wajiblah saya marah. Kalau kata kamu tak ada masalah, tak ni. Cuma kadang-kadang memanglah saya cakap deras. Okay? Cakap deras tu biasa. Saya kan mak. Mak memang macam tu. Mak cakap ni macam peluru. Mak siapa pun begitu. Alright, faham lah. Okay, so saya harap kamu lebih jelas dan lebih faham halau tuju dia ke mana. Okay, dan selamat berjaya. Sama-sama lah kita memberi komitmen. Okay, saya akan memberi 100% komitmen untuk kamu dan saya harap kamu menerima komitmen saya yang 100% itu dan memberi kembali kerjasama kamu kepada saya. Okay, saya tak kisah untuk menghabiskan masa dengan kamu supaya kamu buat yang terbaik untuk benda ni. Ini untuk kamu lah. Saya tak dapat apa-apa. Saya cuma menjalankan amanah saya saja. Jelas. Saya harap semua faham. Okay, saya harap semuanya bersemangat. Kalau ada masalah apa-apa, tolong bagi tahu saya nah. Tolong bagi tahu saya. Dan yang satu lagi saya nak pesan, tolong jangan bebankan mak ngayah. Buat seminimum yang boleh sahaja, okey? Biar benda tu enggak macam ni. Contoh saya bagi yang ni Sangat simple, tidak? Sangat simple, kan? Tapi kemas. Itu yang saya nak. Simple ya mat ni. Tapi kemas. Hampa nak pakai kotak, saya kata dah. Hampa percaya kotak yang saiz macam dia nak tu. 65, tinggi 40, lebar 4, panjang ni 45. Hampa percaya kotak saiz tu. Hampa tebuk lubang 4 segi. Nanti saya bagi jaring. Hampa pelekat jaring tang tu saja. Pun boleh. Itu yang paling mudah. Faham? Saya bagi tip dah kat hampa. Kalau saya memang nak kamu buat yang tu saja. Senang. Saya tak mau bebankan kamu sebab kamu dah cukup terbeban dah. Okay? Saya tahu PDPR ni bukan satu benda yang mudah untuk kamu, untuk cikgu, untuk semua orang. Tapi kita terpaksa. Okay, kita terpaksa. Ini dia buat apa ni? Kalau kamu nak ni, kamu boleh beli kayu aiskrim ni. Tok tangan ni tau. Kat pintu dia ni. Bagi dia tebal sikit kan dan tak membahayakan lah. Tajam-tajam kan. Saya rasa buat macam ni pun okey lah. Tapi masalah adalah ni, kita punya jaring tu plastik. Okay? Tak apa, nanti kita bincang lah yang tu lah. Okay lah, saya nak kena berhenti lah. Kat K6 dah. Okay? Okay, so terima kasih siapa yang dengar. Tengoklah berulang kali kalau kamu tak nak faham. Kalau tak boleh juga nak hadam, mesej saya. Baik. Okay lah, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.